Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati panel penilai 1 dan panel penilai 2 saya pada hari ini, Encik Sazli bin Aziz alias Abdul Aziz dan Dr. Ashraf Ridwan bin Ali. Yang berusaha Dr. Zuaizam bin Yassin yang sentiasa membantu saya dalam menyiapkan kajian tinjauan saya dalam semester ini. Pada hari ini, saya Muhammad Musyid Anwar bin Muzaffar, option Sains 1 akan membentangkan kajian tinjauan yang telah saya lakukan bermula daripada semester 6 sehingga semester 8. Dalam pembentangan saya ini, ada 7 perkara yang akan saya bentangkan. Bermula dengan pengenalan, pernyataan masalah, tujuan kajian, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian saya dan akhir sekali perbincangan bagi dapatan kajian saya. Tajuk kajian saya adalah kesediaan guru sains sekolah rendah dalam mengaplikasikan KEBAT atau kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran di daerah Kuala Nerus. Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang dikeluarkan pada tahun 2013, transformasi kurikulum pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 telah memberi penekanan kepada konsep kemahiran berfikir aras tinggi yang berupaya melahirkan generasi mempunyai pemikiran kritikal dan kreatif. Pengenalan, kemahiran berfikir aras tinggi merupakan satu kemahiran yang telah diberi perhatian secara serius oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memasukkannya secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan. Berdasarkan pernyataan Muhammad Nazri Hassan ini yang dikeluarkan pada tahun 2017, kemahiran berfikir aras tinggi merupakan satu kemahiran yang telah diberikan perhatian secara serius, yang mana KPM telah memperkenalkan kemahiran berfikir KEBAT ini dalam pendidikan Malaysia bermula tahun 2013 secara eksplisit dengan memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. Oleh itu, sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menerapkan pengajaran berasaskan KEBAT. Seterusnya, berdasarkan daripada kajian yang dijalankan oleh Muhammad Nazri Hassan 2017, ia menunjukkan kepentingan KEBAT dalam sistem pendidikan di Malaysia. Namun begitu, pencapaian murid Malaysia masih tidak menunjukkan keberkesanan penggunaan KEBAT dalam pengajaran. Ya, dapat kita lihat keberkesanan penggunaan KEBAT dalam pengajaran tidak dapat diperhatikan lagi. Ini kerana berdasarkan beberapa pencapaian akademik yang ditunjukkan dalam azam antarabangsa seperti PISA dan sebagainya. Seterusnya, menurut Cik Ali Haladin 2018, kemampuan, keyakinan dan kesediaan guru bagi melaksanakan sesuatu perubahan amat penting bagi mengupayakan PDP yang berkesan. Dari kajian yang dijalankan oleh Cik Ali Haladin pula, 2018 pula, kesediaan merupakan salah satu impak yang akan memberikan kesan kepada perubahan dalam pengajaran KEBAT. Oleh itu, saya telah memilih tajuk kajian saya ini untuk menilai tahap kesediaan guru-guru sains sekolah rendah di dalam daerah Kuala Nerus yang mana berdasarkan kajian Cik Ali Haladin, kesediaan adalah salah satu impak yang akan memberikan kesan kepada perubahan dalam pengajaran KEBAT. Seterusnya, penyataan masalah bagi kajian saya ini. Berdasarkan kajian lepas, didapati pengetahuan berkaitan KEBAT ini bukanlah satu perkara baru dalam sistem pendidikan Malaysia. Sungguh pun program untuk melaksanakan kemahiran berfikir dalam pengajaran merentasi semua kurikulum mata pelajaran telah dilancarkan semenjak tahun 1994 lagi. Namun, pelaksanaannya dalam PDP atau pengajaran dan pembelajaran di sekolah masih kurang berkesan. Syah 2010. Ini dapat kita lihat pada zaman dulu, pada pendidikan awal dahulu, Kementerian Pendidikan Malaysia mempertekankan kemahiran pemikiran kreatif dan kritis yang mana bersamaan dengan KEBAT. Namun begitu, pengajaran KEBAT ini adalah satu anjakan daripada pemikiran kreatif dan kritis dan diperkenalkan pada tahun 2013 secara eksplisit. Menurut laporan OECD tahun 2012, pencapaian ujian PISA 2009 dan 2012
menunjukkan kemahiran berfikir rakyat Malaysia masih rendah. Malaysia berada pada kedudukan 1/3 terendah di dunia dalam kelompok 74 buah negara yang mengambil bahagian. Yang mana PISA ini melibatkan pelajar-pelajar berumur 15 tahun yang akan mengambil satu exam international yang melibatkan subjek matematik dan sains. Tahap kesediaan guru dalam pengajaran yang berorientasikan kebat masih tidak jelas walaupun banyak program berbentuk latihan dan aspek pengetahuan untuk pelaksanaan kebat dijalankan. Cik Ali Haladin 2018. Cik Ali Haladin, berdasarkan kajian yang dijalankan ini, pengkaji mendapati tahap kesediaan guru dalam pengajaran yang berorientasikan kebat masih tidak jelas, yang mana kita tidak tahu di mana tahap guru-guru semua subjek untuk melaksanakan kebat di dalam PDP. Yang ditekankan ialah dalam aspek pengetahuan. Seterusnya, yang ketiga, saya akan membentangkan objektif bagi kajian saya. Terdapat 3 objektif yang saya terapkan dalam kajian saya, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap kesediaan pengajaran kebat dalam mata pelajaran sains guru sekolah rendah di Kuala Nerus berdasarkan faktor demografi. Seterusnya, mengenal pasti perbezaan faktor-faktor demografi dengan tahap kesediaan pengajaran kebat guru sekolah rendah di daerah Kuala Nerus. Dan akhir sekali, yang ketiga, mengenal pasti hubungan antara faktor-faktor kesediaan dengan tahap kesediaan pengajaran kebat guru sekolah rendah di Kuala Nerus. Persoalan kajian saya, apakah tahap kesediaan pengajaran kebat dalam mata pelajaran sains guru sekolah rendah di Kuala Nerus? Yang kedua, adakah terdapat perbezaan faktor-faktor demografi dengan tahap kesediaan pengajaran kebat guru sekolah rendah di daerah Kuala Nerus? Dan akhir sekali, yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara faktor-faktor kesediaan dengan tahap kesediaan pengajaran kebat guru sekolah rendah di daerah Kuala Nerus? Yang kelima, saya akan membentangkan metodologi yang saya gunakan dalam kajian saya ini. Dalam kajian saya ini, reka bentuk kajian yang saya gunakan ialah kajian kuantitatif. Instrumen kajian yang saya gunakan pula ialah soal sedik dengan 4 bahagian meliputi demografi dan pemboleh ubah dengan menggunakan skala Likert 5 mata. Persempelan kajian saya pula, persempelan bertujuan yang melibatkan 20 buah sekolah rendah di Kuala Nerus, yang mana 20 buah sekolah rendah ini mengambil guru-guru praktikum sains daripada IPG Kampus Datuk Razali Ismail, iaitu KDRI, pelajar-pelajar sains, dan menjadi guru praktikum di sana. Seterusnya, prosedur pula, analisis deskriptif dan inferensi dengan menggunakan SPSS version 26, yang mana SPSS version 26 adalah versi yang terbaru. Model yang saya gunakan ialah berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Syairah dan Nur Azah 2017, iaitu menggunakan model taksonomi Bloom tahun 2001, yang mana model taksonomi Bloom tahun 2001 ini adalah model yang diperkembangkan oleh Anderson yang merupakan anak didik kepada Bloom. Kerangka konseptual yang saya gunakan ialah menggunakan model faktorial mudah. Pemboleh ubah adalah faktor-faktor kepada pemboleh ubah bersandar saya. Pemboleh ubah bersandar saya ialah tahap kesediaan guru dalam mengaplikasikan kebat dalam PDP, dan pemboleh ubah bebas saya ialah pengetahuan berkaitan kebat, kemahiran berkaitan kebat dan pemahaman berkaitan kebat. Seterusnya ialah dapatan kajian saya. Ini merupakan taburan demografi responden kajian saya. Jantina yang saya dapati ialah 16 lelaki dan 41 perempuan telah menjawab. Jumlah keseluruhan demografi responden saya ialah 57 orang, iaitu N57. 41 perempuan telah menjawab soal sidik saya dan 16 lelaki telah menjawab soal sidik saya. Soal sidik ini telah diberikan kepada 20 sebuah sekolah yang melibatkan 80 orang guru-guru sains, tapi hanya 57 orang saja yang menjawab soal sidik saya. Seterusnya ialah tahun mengajar. Tahun mengajar melibatkan tahap 1, tahap 2 atau mengajar tahap 1 dan tahap 2. Seramai 31 orang responden mengajar tahap 1 dan tahap 2, manakala 24 orang yang mengajar tahap 2 dan paling sedikit ialah 2 orang yang mengajar tahap 1.
Seterusnya ialah umur. Saya telah membahagikan umur daripada kurang daripada 26 tahun, 26 hingga 35 tahun, 36 hingga 45 tahun, dan lebih daripada 45 tahun. Namun begitu, taburan demografi responden saya mendapati tiada guru-guru sains yang daripada responden yang berumur kurang daripada 26 tahun. Manakala guru yang berumur 26 hingga 35 tahun adalah seramai 2 orang, 24 orang bagi 36 hingga 45 tahun dan 31 orang bagi guru yang berumur lebih 45 tahun. Yang terakhir sekali ialah kehadiran kursus kebat, yang mana seramai 31 orang telah menghadiri kursus kebat, manakala 26 orang responden lagi tidak menghadiri kursus kebat. Seterusnya, bagi menjawab persoalan pertama saya, apakah tahap kesediaan pengajaran kebat dalam mata pelajaran sains guru sekolah rendah di Kuala Nerus, jadual interpretasi skor min menggunakan sumber bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan BPPDP mendapati min bagi aspek pengetahuan ialah 3.71 iaitu tinggi, bagi aspek kemahiran pula 3.58 iaitu tinggi, dan pemahaman 3.81 juga tinggi. Oleh itu, dengan menggunakan ketiga-tiga faktor-faktor tersebut, saya mendapati tahap kesediaan guru sains yang terlibat, iaitu responden saya adalah dengan min 3.62, dan menurut interpretasi skor min yang saya gunakan, 3.62 adalah pada tahap yang tinggi. Seterusnya adalah persoalan kedua saya, adakah terdapat perbezaan faktor-faktor demografi dengan tahap kesediaan pengajaran kebat guru sekolah rendah di daerah Kuala Nerus? Faktor demografi yang pertama ialah jantina, yang mana saya mendapati guru-guru lelaki adalah lebih tinggi daripada guru-guru perempuan, dan menggunakan ujian T bagi min kesediaan berdasarkan faktor jantina, jumlah signifikan yang saya dapat ialah 0.017, yang mana jumlah tersebut adalah signifikan kerana berada di bawah 0.05. Seterusnya ialah ujian ANOVA umur. Saya mendapati jumlah signifikan bagi ANOVA umur saya ialah 0.274. Ia tidak signifikan kerana ia lebih daripada 0.05. Seterusnya, analisis T saya gunakan bagi kehadiran guru ke kursus kebat. Juga mendapati nilai signifikan yang adalah lebih daripada 0.05, iaitu pada nilai 0.897. Seterusnya, bagi tahun mengajar pula, saya menggunakan ujian ANOVA. Nilai signifikan yang saya perolehi adalah 0.277 melebihi jumlah signifikan 0.05. Dan ini menunjukkan kehadiran ke kursus kebat, tahun mengajar dan umur tidak mempengaruhi tahap kesediaan kebat guru sains sekolah rendah responden. Seterusnya, bagi persoalan ketiga kajian saya, adakah terdapat hubungan antara faktor-faktor kesediaan dengan tahap kesediaan pengajaran kebat guru sekolah rendah di daerah Kuala Nerus? Saya menggunakan tafsiran nilai perkali korelasi R menggunakan skala round 3. Berdasarkan 3 faktor pemboleh ubah bebas saya, pengetahuan, kemahiran dan pemahaman, nilai perkali korelasi R yang saya perolehi bagi aspek pengetahuan ialah 0.821 pada kekuatan hubungan yang tinggi. Bagi kemahiran pula dan pemahaman, saya mendapati kekuatan hubungan adalah sangat tinggi dengan kemahiran pada nilai 0.945 dan pemahaman pada nilai 0.934. Seterusnya adalah perbincangan. Secara keseluruhan, bagi menjawab persoalan pertama saya, dapatan kajian mendapati tahap kesediaan guru sains yang menerima guru praktikum sains daripada IPG Kampus Datuk Razali Ismail berkaitan dengan kebat dalam daerah Kuala Nerus adalah pada tahap yang tinggi. Ia adalah hasil daripada skor min 3.62 yang saya dapati dalam kajian ini, yang mana berdasarkan interpretasi skor min yang dilakukan, ia berada di tahap yang tinggi. Seterusnya, bagi persoalan kedua saya,
Hasil yang pertama adalah hasil daripada analisis inferensi dengan menggunakan ujian T menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap kesedaan guru dengan jantina guru. Dapatan kajian mendapati nilai signifikan ujian T yang dijalankan adalah pada 0.017. Seterusnya, yang kedua, kajian yang dijalankan menunjukkan tiada hubungan yang signifikan di antara tahap kesedaan guru dengan umur guru sains responden. Nilai signifikan yang diperolehi berdasarkan ujian ANOVA yang dijalankan adalah 0.274 yang mana lebih daripada 0.05. Seterusnya, yang ketiga, kajian yang dijalankan menunjukkan tiada hubungan yang signifikan di antara tahap kesedaan guru dengan tahun yang diajar oleh responden. Nilai signifikan yang diperolehi berdasarkan ujian ANOVA yang dijalankan adalah pada 0.277 yang mana lebih daripada 0.05. Dan akhir sekali, dapatan daripada kajian menunjukkan tiada hubungan yang signifikan di antara tahap kesedaan guru berkaitan dengan kebat dengan kehadiran mereka ke kursus kebat. Ini berdasarkan ujian ANOVA yang dilakukan, nilai diperolehi adalah tidak signifikan ujian T yang dilakukan. Nilai yang diperolehi adalah tidak signifikan dengan nilai 0.987 yang mana lebih tinggi daripada 0.05. Berdasarkan perkara yang telah saya terangkan ini, 3 daripada 4 demografi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap kesedaan guru dengan berkaitan dengan kebat, yang mana faktor demografi yang tidak signifikan ialah faktor umur, tahun yang diajar dan kehadiran mereka ke kursus. Seterusnya, persoalan ketiga saya ialah kajian yang dijalankan mendapati ketiga-tiga faktor yang digunakan iaitu faktor pemahaman, kemahiran dan pemahaman untuk mengukur tahap kesedaan guru untuk mengaplikasikan kebat mempunyai nilai korelasi pada tahap yang tinggi, nilai korelasi yang tinggi dan sangat tinggi dengan kesediaan. Ketiga-tiga faktor mencatatkan nilai yang tinggi dan sangat tinggi, iaitu pengetahuan pada nilai 0.821, kemahiran pada nilai 0.945 dan pemahaman pada nilai 0.934. Nilai yang diperolehi menggunakan ujian korelasi Pearson dan significant two-tailed. Ini menunjukkan bahawa setiap faktor yang digunakan sangat berhubung kait dengan tahap kesediaan guru-guru. Seterusnya ialah cadangan hasil daripada kajian yang saya jalankan. Terdapat 4 cadangan yang saya kemukakan di sini. Yang pertama, diharapkan daripada kajian yang saya jalankan ini, pengkaji seterusnya boleh menambah aspek-aspek lain seperti sikap, amalan dan kemudahan guru dalam mengimplementasikan kebat dalam PDP mereka. Seterusnya, fokus kajian yang saya jalankan ini adalah melihat sejauh mana tahap kesediaan responden berkaitan dengan kebat, dan kajian seterusnya boleh dibesarkan lagi melibatkan semua guru sains dalam daerah Kuala Nerus. Kerana kajian yang saya jalankan ialah persempelan bertujuan yang mana melibatkan hanya 20 buah sekolah rendah saja yang mengambil guru praktikum sains daripada RPG Kampus Datuk Razali Ismail pada tahun 2020. Pelibatan lebih ramai guru dalam kajian akan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang tahap kesediaan dalam kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran sains secara menyeluruh. Seterusnya, pengkaji di masa hadapan boleh mengambil kira perspektif pelajar supaya pemahaman dan kejelasan tentang sejauh mana pelaksanaan ilmu kebat dalam pengajaran diterapkan oleh guru sains boleh diukur. Dan akhir sekali, cadangan saya ialah bagi kajian lanjutan, dicadangkan supaya kajian ini dilakukan ke atas guru-guru sains berdasarkan kategori sekolah seperti sekolah bandar dan sekolah menengah luar bandar. Sekolah bandar dan luar bandar dan sekolah menengah. Seterusnya ialah implikasi daripada kajian yang dilakukan. Ada 3 pihak yang terlibat dalam implikasi ini, iaitu yang pertama sekali ialah Institut Pendidikan Guru ataupun IPG, yang mana IPG dapat mengekalkan sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian untuk dijadikan destinasi pelajar-pelajar praktikum sains di masa depan. Ini kerana berdasarkan kajian yang saya jalankan, tahap kesediaan mereka berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya, bagi Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM dapat memastikan kursus yang dijalankan dapat memberikan lebih tinggi impak kepada guru-guru yang hadir. Ini kerana berdasarkan kajian yang dilakukan,
kajian khusus tidak memberikan hubungan yang signifikan dengan tahap kesedaan guru-guru sains yang hadir. Akhir sekali ialah sekolah. Sekolah-sekolah yang terlibat dalam responden dapat meningkatkan lagi mutu PDP yang dijalankan oleh guru-guru berkaitan dengan subjek sains. Ini memandangkan dapatan kajian yang diperolehi mendapati guru-guru sains yang terlibat mempunyai tahap kesediaan berkaitan dengan kebat yang tinggi. Jadi sekolah dapat melihat secara menyeluruh bahawa guru-guru mereka bersedia untuk menjalankan pengajaran berasaskan kebat di dalam PDP. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya, Muhammad Musyid Anwar bin Muzaffar. Inilah rujukan yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.